Sufik Jalil Mokhtar, nama Menteri DK190440. Pada hari ini saya akan membantahkan tentang ancaman penggodam terhadap wang kripto, iaitu ion. Pertama sekali saya akan menceritakan tentang pengenalan terhadap ion. Ion adalah satu projek Bitcoin generasi yang ketiga. Ini telah dibuat untuk mengatasi masalah penting yang diadakan di dalam wang Bitcoin. Ini terutamanya dalam proses beroperasian. Rangkaian ion akan dapat menyokong rangkaian blok tersesuai yang membenarkan transaksi dan interaksi antara satu sama lain yang berkait. Dengan ion, blockchain seperti Ethereum dapat menghantar data dalam kontrak mereka sendiri ke rangkaian yang berlainan di luar rangkaian mereka. Ion akan berfungsi sebagai perantaraan antara dua blok yang berlainan. Sistem sedemikian akan membolehkan transaksi data yang lebih jauh dengan cepat untuk menyelesaikan masalah penyelesaian tradisional yang seterusnya akan membantu menyelesaikan masalah scalability. Seterusnya saya akan menceritakan tentang apa itu maksud mata wang kripto. Mata wang kripto ialah mata wang digital yang hanya terdapat dalam rangkaian komputer yang disebut blockchain di dalam internet. Ia adalah mata wang yang dideklarasikan dan diwujudkan di luar perbankan tradisional, tetapi masih boleh diniagakan seperti mata wang yang lain. Bitcoin adalah mata wang kripto yang asal dan paling terkenal, tetapi kini terdapat 1000 kripto mata wang yang lain berdasarkan teknologi yang sama. Bitcoin dan sejumlah besar mata wang seperti Litecoin, Ethereum dicipta melalui proses yang dipanggil mining, manakala mata wang lain seperti Ripple dan Neo adalah ditawarkan terus ke pasaran. Mata wang ini dipanggil sebagai pre-mine. Terdapat 3 teras utamanya, iaitu public key dan private key cryptography, peer-to-peer communication, and block consensus protocol. Public key dan private key ini adalah teras utama. Dia merupakan keselamatan berkomunikasi antara dua pihak. Public key dan private key adalah salah satu cabang dalam aplikasi kriptografi. Public key ini sebagai suatu mangga dan private key adalah suatu kunci. Penggunaan kombinasi private key dan public key yang betul sahaja akan membolehkan data dapat diakses dan dihubung. Yang seterusnya ialah peer-to-peer communication. Peer-to-peer communication ini adalah satu teknologi Bitcoin yang menjamin keselamatan komunikasi di antara banyak pihak, berlain dengan public key dan private key. Sistem ini boleh menjadi tidak selamat kerana terdedah kepada banyak risiko cyber attack. Server dan client network adalah salah satu utama kelemahannya disebabkan oleh sistem berpusat. Kelemahan utamanya adalah single point of failure, iaitu dengan menyerang server, sistem network dapat dilumpuhkan dengan mudah kerana dia mempunyai banyak pihak boleh bergabung. Ialah block consensus protocol. Block consensus protocol ini adalah satu sistem yang di mana pengesahan data di dalam teknologi blockchain. Pelbagai jenis blockchain consensus protokol di mana proof of work adalah blockchain yang paling utama dan paling popular. Terdapat pelbagai alternatif lain selain proof of work. Antaranya ialah proof of stake, proof of capacity, and proof of activity. Di sini terdapat contoh ilustrasi operasi public key cryptography dalam menjamin keselamatan data. Dalam contoh ini, penerima akan menghasilkan public key dan private key, dan penerima akan menghantar public key kepada si penghantar, dan si penghantar akan mengunci maklumat yang ingin dihantar kepada public key. Maka si penerima sahaja yang dapat membuka maklumat tersebut kerana si penerima mempunyai kunci private key terhadap mangga, iaitu public key. Hanya dengan penggunaan kombinasi kedua ini sahaja yang akan membolehkan mengakses data. Di sini terdapat perbezaan antara server client network dan peer-to-peer network. Dalam gambar rajah dalam slide ini, peer-to-peer network adalah satu sistem network di mana
Setiap komputer di dalam sistem tersebut berfungsi sebagai klien dan juga server pada masa yang sama. Peer-to-peer network lebih selamat dari segi keselamatan kerana dalam sistem, maka sistem ini adalah lebih kuat berbanding dengan server and klien. Namun begitu, jangan disangka peer-to-peer network ini tiada kelemahan. Ada juga sistem ini pula ialah jika majoriti daripada sistem tersebut dilumpuhkan atau dimanipulasikan, maka sistem ini akan gagal berjalan dan berfungsi. Peer-to-peer network juga meluas, terutamanya perkhidmatan flash sharing dan multimedia. Di sini juga terdapat pelbagai jenis bentuk penggodam yang wujud, antaranya penggodam topi putih, penggodam topi hitam, penggodam topi kelabu, penggodam hak emas dan jenayah. Tempat yang diserang oleh penggodam ion ini ialah operasinya di China, merangkumi seluruh dunia. Akhir sekali, kita perlulah menyelesaikan masalah ancaman ini. Antara cara untuk menyelesaikan ancaman ini adalah berfokus pada percubaan jenis pencingan data untuk membuatkan skrip dan komputer. Pasang pelanjutan penyekat iklan atau anti-containing pada penyebar imbas web. Yang ketiga, gunakanlah perlindungan titik akhir yang mampu mengesan pelombang kripto yang diketahui. Ialah pastikan alat penapis web anda sentiasa terkini dan selamat digunakan. Akhir sekali, caranya ialah mengekalkan pelanjutan penyebar imbas. Sekian, terima kasih. Di sini terdapat data ancaman oleh ion. Peristiwa penggodam kriptokrasi yang digunakan untuk menyiasat perbezaan turun naik harga dan menemuinya. Hacker yang pertama pada 7 November 2007. Time 11.51, amount 280, market Ethereum, description yang ada dekat situ. Yang seterusnya, hacker yang kedua 21 November 2017, time 4.15, amount 30 ringgit, market dia Tether. Dan yang seterusnya